praktik kita melaksanakan apa yang telah kita dapat nasihat daripada penasihat-penasihat, penceramah-penceramah, penyampai-penyampai kuliah. Itu yang paling penting. Saya bila bagi tajuk yang seperti ini, saya rasa lemah semangat jugalah. Lemah semangat. Berasa tak ada semangat nak buat kuliah. Sebab apa? Sebab kebanyakan kita orang Melayu, orang Islam di Malaysia khususnya, khusus lagi di Terengganu kita, jalan-jalan ke akhirat ataupun bekalan kita untuk akhirat semua sudah kita faham dan kita tahu. Kita faham semua. Yang jadi kekurangannya, kita praktik dia, kita beramal dia, kita buat dia tu. Itu hak paling penting. Lemahnya bila saya bercakap, saya ulang perkara yang sama. Cumanya guna ayat, guna cara, style, itu saja. Mana saya kena main wayang kulit lah sikitnya. Main wayang kulit. Perkara sama. Cara bentang, cara tunjuk, cara bercakap. Sepatutnya bercakap perkara ni di hari ni kena pihak yang berkuasa nak bimbing ummah, nak bimbing rakyat ke arah akhirat. Pihak kuasa buat. Saya mari bercakap tak boleh hasil apa, tak hasil satu pun tak boleh, dan saya tak boleh arah mana-mana apa organisasi, mana-mana badai untuk praktik apa yang saya ada pandangan. Tak ada. So Allah kata kalau saya bercakap malam ni, cakap free ya, free. Sebab apa? Natijah dia tak ada. Ulang isi yang sama, ulang benda yang sama, perkara yang sama. Oleh itu yang faedah bagi kitanya, kita kembali apa yang dinasihatkan dan kita beramal akannya. Itulah yang paling penting sekalinya. Walau bagaimanapun, bila dah diberi ruang saya pun sampailah sikit sebanyak insya-Allah sementara masuk waktu insya-Allah taala. Pertama, saya ingin kita semua mari kenal faham pengertian akhirat. Sebab bila kata jalan akhirat, kita kena faham akhirat tu apa dia, maksud dengan akhirat. Perkataan akhirat itu daripada mana? Daripada mana? Perkataan akhirat adalah perkataan bahasa Arab. Kata bahasa Arab. Kita maklum kita orang Melayu, kita banyak mempermelayukan perkataan Arab, bahasa Arab. Bila tidak ada di dalam bahasa Melayu kita, kita ambil bahasa Arab mari guna di dalam bahasa kita. Orang-orang tua dulu lagi, tak tahulah, saya pun tak buat kaji, tak tahu ada orang buat kaji macam mana, tapi bila perhati kita tengok bahasa kita guna, bila kita adu banding dengan bahasa Arab, didapati bahasa Melayu, bahasa Arab tu banyak masuk di dalam bahasa Melayu.
selamat yang kita duk guna, selamat pagi, selamat petang, maklum hal tu. Dan jameh masjid ni dibuat jameh, jameh sekian-sekian, jameh zaman bahasa Arab, sebelah masjid, duduk di sebelah, ambil bahasa Arab, muqabalah, duduk di sebelah. Maknanya banyak sangatlah kita guna. Kita kata akhirat, itu kita guna bahasa Arab. Bahasa Arab akhirah, bahasa Melayu kata yang akhir. Bahasa Arab jugalah akhirnya. Itulah bahasa Melayu sungguhnya perkara yang duk di hujung. Seperti kalau kita bila satu sebelah sini, yang hujung sana tu, satu tiang ni, satu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang akhirnya ialah tiang yang keempat, tiang yang kecil. Itu tiang yang akhir nama dia. Hujung akhirat mana perkara hak duk di hujung, duk di belakang, duk tepat suk dia habis. Cuma bahasa Arab dia ada muzakkar, ada muannah. Dia panggil ada lapar dia jatah betina. Dia bercakap begitu, lapar dia ada jatah betina, kelimah dia jatah betina. Itu salah satu daripada yang jadi rumit bahasa Arab di atas kita. Kena banyak belajar sikitlah. Kita kalau kita belajar bila bahasa lain daripada bahasa Arab senang, mudah. Kalau Melayu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mudah ya. Kalau bahasa Inggeris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu, tak payah, cukup lah. Bahasa Arab ada bilangan dia hak jatah, ada bilangan dia hak betina, tak sama. Kalau hak jatah dia bila wahid, ithnain, salasah, arba'ah, khamsah, sittah, dia bila begitu. Kalau hak betina dia kata wahidah, ithnatain, ithnatan, salas, arba', khams, sitt, dia bila lain cara. Kalau nak kata 6 orang jatang dia kata lain, 5 orang lelaki, dia kata khamsu rijal. Kalau kata 5 perempuan dia kata khamsatu niswah, khamsatu nisa. Dia tukar. Kita mudah 5 orang, 5 jatah, 5 betina, 5 ya, tak tukar dah. Itu bahasa Arab, susah sikitlah bahasa dia. Bila kata akhir, bila kata akhir, kalau kita perkara hak kita nak kata akhir tu hak jatah, dia kata akhir. Kalau hak kita perkara kita nak kata akhir itu betina, dia kata akhirah. Mana akhirah tu dia panggil sifat. Kena ada depan dia tu, ada depan dia satu perkara lagi. Seperti kita kata yang panjang. Itu tak boleh nak faham, kena ada depan dia. Yang tu nama jadi peri, jadi sifat. Kena kata kayu yang panjang, tali yang panjang. Kalau yang panjang kena ada depan dia, kayu ke, tali ke, umur yang panjang. Begitu. Maka akhirah sama, dia kena ada depan dia. Depan dia apa? Depan dia nisbah dengan tajuk kita akhirah, depan dia iaitu ad-darul akhirah nama dia. Apa maksud dar? Dar ialah kampung, dar ialah negeri, dar ialah negara. Dia boleh guna belaka. Maka ad-darul akhirah, Allah kata dalam Al-Quran, walad darul akhiratu, sungguhnya negeri akhirat. Apa negeri akhirat? Negeri, kampung, tempat yang akhir, yang duduk di hujung. Tak ada selepas daripada kampung tu, tak ada dah kampung, tak pindah dah lah.
hujung kapung di hujung. Itu asal makna akhirat. Lawan dia apa? Lawan dia dunia. Orang Melayu kan cakap dunia. Arab kata dunia. Kadang-kadang kita cakap Arab, doa bahasa Arab pun jadi Melayu juga. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia. Tak betul lah lagu tu fid dunya. Kadang fid dunya. Tak betul. Bahasa Arab fid ad-dunya. Ad-dunya. Apa pengertian dunia? Dunia tu apa dia? Dunia lawan dia akhirat tadi. Lawan dia. Kalau kita belajar bahasa Arab, dia panggil mufrad muannas daripada al-adna. Al-adna ad-dunya. Mausuf dia pun ad-dar, ad-darud dunya. Apa al-adna? Bahasa Melayu kata al-adna yang paling dekat, hak lebih dekat. Ambil daripada dunu. Kalau adna tu ambil daripada danaah, yang paling hina. Tapi sini oleh kerana lawan bagi akhirat, dia ambil daripada dunu. Al-adna yang paling dekat. Darud dunia, negeri hak paling dekat dengan kita, hak duk rapat dengan kita. Kita duduk dekat dengan dia, duduk di atas dia, dia panggil dekat. Ada di sana ada hak hujung, hak tu jauh daripada kita. Itu darul akhirah. Kita ada dua negeri hak kita nak lalu dia, nak dunia tempat lalu, akhirat tempat hujung, tempat suk. Tak ada lalu lah. Beradu berhenti dah berjalan ke sana. Itu asal pengertian dianya. Sebab tu di dalam hadis, seperti kita kata hadis nuzul ma'ruf, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya. Hina yanzilu rabbuna kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir ila sama'id dunya. Turun Tuhan kita ketika ada lagi sepertiga malam yang akhir, turun ila sama'id dunya, kepada langit dunia. Apa maksud langit dunia? Langit lawe akhirat ke? Bukan langit dunia lawe akhirat di situ. Langit al-adna, langit hak paling dekat dengan kita. Dia ada langit yang kedua jauh, langit yang ketiga jauh lagi. Allah suruh malaikat dia datang kepada langit yang dekat, langit hak dekat, paling dekat dengan kita. Dunia mana bukan dunia lawa akhirat situ. Dunia lawa lawanya jauh, yang dekat. Itu perkataan dunia. Ya, ada dunia makna dekat, ada dunia lawa dia amalan yang kekal, nama dia amalan akhirat. Walau bagaimanapun bila tengok depan dia, orang panggil mausuf. Kalau kata negeri dunia, iaitu negeri yang kita hidup padanya. Kalau negeri akhirat, negeri yang kita akan bakit padanya dan kita terima nikmat dan azab di situ. Negeri hak kita hidup sekarang yang jadi tempat berbekal bagi kita, namun negeri dunia hak ni. Bila kita berpindah daripada sini pergi kepada satu negeri lagi yang kita akan hidup balik semula di sana. Bila kita hidup balik semula di sanalah yang kita nak terima balasan amalan kita, bekalan kita di sini. Itu nama darul akhirah. Sebab tu definisi darul akhirah boleh kata ambil hujung dia, iaitu negeri terima balasan amalan di dunia ni. Negeri terima balasan.
maka jalan di sana, di negeri akhirat sana, tepat hujung dia, tempat sudah sungguh dua tempat yang dipanggil bahasa Arab kata jannah, syurga. Siapa yang boleh sampai ke situ, itulah nama orang yang beruntung, orang yang bertuah, orang yang bernasib baik. Allah panggil di dalam Al-Quran, dipanggil berbagai-bagai panggil. Dia panggil muflihun, dia panggil faizun, ulaika humul muflihun, ulaika humul faizun, orang yang beruntung, orang faiz, orang yang bernasib baik. Dia panggil juga orang yang suada, lawan dia syaqawah, orang yang beruntung, orang ada untung, dapat untung. Bila untung ni orang boleh boleh laba yang besar, dapat kelabaan yang besar. Situ tempat akhir sekali. Dan tempat yang kedua dipanggil bahasa Arab dan juga bahasa Quran, dia kata an-nar. Bahasa Melayu kita masyhur dengan kata neraka. Boleh jadi neraka ni bukan bahasa Melayu asal. Sebab apa? Saya sengka-sengka lah, saya perhati di dalam bahasa ni, kata Melayu hak asal tak asal tu, cek tengok, berasa tengok, kalaulah ada diguna bahasa tu oleh bahasa lain, kalau orang lain guna sama, guna bahasa itu juga, tu boleh jadi bahasa Melayu kita tu bukan hak asal. Ataupun tengok kalau bahasa tu orang lain tiru kita, ambil hak kita pergi guna, tu nama hak kita asal. Waliknya orang nak ambil satu-satu bahasa mari guna tu kerana kita ada boleh takluk, kita ada kuasa di dalam bidang tertentu. Seperti bahasa Inggeris, kita di Malaysia kita banyak guna kerana dia kuasa di atas kita, dan dia buat bagai-bagai, dia guna bahasa dia, kita kena tupai dia, kena guna hak dia. Itu kaedah bahasa. Maka orang Siam pun dia guna begitu juga. Neraka juga orang Siam, tapi dia tukar sikit bunyinya. Dia bunyi narok, bunyi gitu. Kalau bahasa Siam neraka dia kata narok, neraka jugalah, tapi dia berik sikit, bunyi keras sikit, narok gitu. Neraka juga. Dan kita boleh tahu kata bukan bahasa asal juga, kerana an-nar di dalam bahasa Arab, bahasa Melayu kata api. Hak sungguh hak asal dia api. Tempat azab itu diazab dengan api, hak paling besar sekali, duduk di dalam api. Walau bagaimanapun kita faham makna neraka ialah tempat azab situ. Siapa yang deraka, di situlah tempat kediaman dia, tempat duduk dia, tempat dia akan kembali, tempat dia kelik. Macam-macam Allah guna, hadis guna, dia panggil mathwan lizalimin, dia panggil al-masir, tempat kembali, tempat kelik. Sebab kita ni mana duk berjalan nak gini, nak balik kepada al-jannah tadi, balik kepada an-nar wal a'yadza billah. Hak tu kita tak maulah, kita tak siapa, tak nak siapa kepada an-nar. Tengok pun tak sih, khoya pun tak sih kita, kalau kita faham neraka sungguh. Maka jalan kita nak sampai kepada syurga. Syurga tu dipanggil tempat nikmat, dia panggil rahmat Allah. Dia panggil orang beruntung, orang yang boleh duduk di dalam rahmat Allah. Ammal ladzina su'idu, orang yang beruntung, fa fi rahmatillah, dia orang yang boleh duduk di dalam rahmat Allah, yakni fi jannatillah. Sebab di situ rahmat semua.
Tak ada yang menyakiti kita, menyusah kita. Tak ada perkara yang menyusah. Dia panggil rahmat Allah, dia panggil. Maka jalan nak sampai ke situlah nama dia jalan akhirat, nama dia. Itu jalan akhirat. Dia panggil agama. Dia panggil jalan yang betul. Kita nak berjalan lagu mana nak pergi sapa kat situ. Maka jalan nak sapa kat situ tak masuk di dalam akal kita. Cara nak fikir sapa situ tak ada, tak boleh buat. Hak ni kena pencipta dia ya. Orang yang menjadikan dia, yang menjadikan akhirat, yang menjadikan syurga, yang menjadikan neraka. Kita kena kerusuh dengan dia baru boleh. Supaya kita nak bawa kapal, kita boleh kedak kalau dia bagi orang buat kapal tu bagi suih pada kita, kita pakai pergi bawa, pakai naik pergi fikir-fikir bawa gitu, boleh tak? Orang beri kereta bomba kepada kita hak model baru, tak ada pakai minuan dah, ada botan gitu ya. Lepas tu ada dia panggil apa, sembel dia, ada tanda-tanda je, buat bulat, buat belok, macam-macam gitu ya. Kita boleh tak kita nak fikir guna hak ni ya, guna hak ni tu be air kuat, guna hak ni tu be air kurang, guna hak ni berjalan depan, guna hak ni berjalan kiri, tak boleh. Kerana orang yang produk dia tu sajalah tahu untuk cara guna dianya. Nak pakai dia kena kerusuh dengan orang produk dia. Semacam kereta mula-mula keluar lah, kita nak bawa kereta hari ni pun kita nak bawa kereta tak boleh lagi. Kena nak bawa dia biar betul, kena masuk kerusuh dia. Cara bawa, nak parking macam mana, nak kona macam mana, nak break macam mana, nak pergi ke depan macam mana, nak pergi belakang macam mana. Kena siapa tu nak kerusuh dia? Orang yang produk dia lah hak asalnya. Sebab dia tahu jalan hak sungguhnya. Sebab gelak bagi kita, gelak tak tahu nak pergi jalan mana. Itulah Allah hantar jalan, letak jalan bagi kepada kita. Cuma Allah dia tak kerusuh dengan secara langsung ke kita. Dia hantar Rasul mari kerusuh kita. Rasul buat daurah, Rasul buat kerusuh untuk nak sapa ke situ dalam masa jarak 23 tahun Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. 23 tahun Rasulullah menyampaikan jalan itu kepada ummah, dan jalan yang dikerusuh oleh Rasulullah itu sampai kepada kita di hari ini. Kita terima daripada orang dulu terima daripada orang dulu pada dia, sampai kepada sahabat Rasulullah, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tak ada dah jalan lain. Nak pergi ke syurga ialah dengan jalan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan neraka pun Allah royak dah, dua-dua boleh. Wa hadainahun najdain, kami tunjuk kepada manusia dua najat, dua jalan. Jalan ni ke syurga, jalan ni ke neraka. Maka bagi saya dapat buat tengok-tengok cakapan ulama atau ulama. Dan kalau kita nak tengok sendiri jalan hak sudah berjaya dipilih oleh ulama kita, tak ada dah hak lebih dekat, hak lebih mudah. Jalan yang diatur oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih.
yang disusun oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Bila di situlah, di dalam itulah itu jalan untuk sampai kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kitab Imam Ghazali yang dinama Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Imam Ghazali buat siap dah jalan bagi orang yang beribadat untuk nak sampai kepada syurga bagi Tuhan Rabbul Alamin. Kitab itulah yang diamal oleh tokoh-tokoh ilmuwan kita. Cara itulah hak kamar dia ni diterimanya. Kita hak terima sikit secebis sebahagian tu ialah daripada situlah. Itu dengan secara kalau kita nak dengan detail dia, maka tak masuk di dalam kemampuan kita juga orang awam. Kita orang kampung ni kitab pun duduk di mana pun tak tahu. Kalau jumpa kitab pun pegang-pegang letak gitu saja. Ibarat kata orang Melayu petani kata seperti tikus tengok besi begitu aja. Nak gigit pun tak boleh. Kadang-kadang tak kenal, jumpa dah pun tak kenal lagi. Isi dia nak baca macam mana pun kita tak dapat faham lah, tak dapat faham. Kita orang awam, inilah tempat kitanya. Tempat meja begini kita orang awamnya. Mari terima begini. Bila terima sini tak jadi juga. Tu yang saya kata tak tahu nak jadi mana lagi, tak tahu. Kalau tak terima sini tak ada tempat terima dia. Sekolah dia, madrasah dia, kitab dia tak ada kitab kita duduk masjid. Kalau orang tak mari sembahyang masjid, tak dengar kuliah, habis tak ada lah. Tempat yang kita nak tahu baiknya, rusaknya jalan, rablak dia macam mana. Imam Ghazali sebut ada rablak, 7 rablak yang kita nak pergi kepada syurga Allah. Mula nak berjalan je baru, tak siapa lagi, kita kena lakah 7 rablak, 7 bonggul, dia panggil aqabat. Imam Ghazali guna istilah, dia panggil bonggok, kena lakah bonggul. Siapa tak kuasa lakah bonggul ini tak sampai kepada syurga Allah Subhanahu wa taala, tak sampai kepada rahmat Allah. Dengan cakap lain dia panggil tak sampai kepada Allah. Cara ayat dia, bila kata sampai pada Allah, bukan sampai kepada zat Allah, sampai kepada rahmat Allah, sampai kepada syurga Allah. Bagaimana arti di dalam satu doa yang maksur, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi rahmatak. Satu riwayat kata jannatak, ya Allah, minta engkau bahagikan satu bahagian kepada kami daripada ketakutan, daripada takut kepada engkau. Berilah kepada kami sifat takut, sebahagian daripada sifat takut yang engkau menghalangkan dengan dia akan kami, menghalangkan antara kami dengan neraka kepada engkau dengan dia. Sifat takut tu yang engkau buat benteng, buat dinding, buat pagar, kami nak pergi neraka tak boleh. Bagilah sebahagian sifat takut pada kami, dan minta engkau bagi kepada kami sebahagian daripada ketaatan yang engkau menyampaikan kami dengan dia kepada rahmat engkau, yang engkau menyampaikan kami dengan ketaatan itu kepada syurga engkau. Arti apa?
Artinya bila kita taat kepada Allah, dengan ketaatan itulah Allah menyampaikan kita kepada syurga. Allah memasukkan kita ke dalam syurga. Nak masuk syurga, jalan syurga ialah taat kepada Allah. Kena takwa, kena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah boleh sampai kepada jannati rabbil alamin. Maka modal yang pertama untuk nak sampai kepada situ dengan bentuk umum, modal dia ialah tazkiyatun nafs. Itu modal dia. Siapa tak boleh tazkiyatun nafs, tak boleh siapa, tak boleh lakah bonggol, tak boleh. Malam ni kita faham hak ni dan kita amal hak ni jelah. Hak kemuncak dia duduk situ, kemuncak dia. Faham kau tazkiyatun nafs? Itu bercakap Arab sikit. Kerana kita maklum, kerana syarak kita, agama kita bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Kita tak dapat tidak kena guna dia lah. Kalau tak guna dia langsung tak manis pula, tak manis, tak masing, tak wah hebat, tak sedap makan lah. Dia panggil tazkiyatun nafs. Bahasa Melayu kita panggil menyuci, membersih akan diri kita. Kena basuh diri kita, bersih. Allah kata wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha. Panjang Allah bersumpah. Dia nak cerita, Allah nak bagi tahu perkara yang penting, hak sangat-sangat penting. Bahasa Arab bila perkara harga mahal, perkara bernilai, perkara penting, dia royak dengan cara bentuk bersumpah dulu. Wallahi, 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 wallahi pun aku tak mau buat benda ni. Wallahi pun aku nak gocoh mung, nak tumbuk mung. Wallahi juga nak tumbuk pun. Nak ayak sungguh tu kena lari lah. Dia gocoh sungguh, dia tumbuk sungguh. Bila dia nak bersungguh, panggil benda tu benda bersungguh. Cara Allah bila dia nak cerita orang Arab, lepas tu bahasa Quran bahasa Arab yang tinggi. Dia nak cerita perkara penting, dia bersumpah banyak dengan matahari dia, wasyamsi wadduhaha, bersumpah dengan waktu duha bagi matahari, wal qamari idza talaha, dia bersumpah dengan bulan. Hingga siapa dia kata dia nak royaknya ke apa? Dua perkara. Seolah kata hak penting dua perkara. Qad aflaha man zakkaha. Sungguhnya beruntung. Falah, dapat falah. Falah bahasa Melayu kita panggil beruntung, bertuah, nasib baik. Hayya 'alal falah. Tu khabar kata, marilah berhadap di atas untung, marilah berhadap di atas bertuah. Bertuah duk sini ni. Tok Bila panggil kita, suruh mari cari untung, cari bertuah. Di mana bertuah ada? Bertuah duk kat mana bertuah? Satu daripada bertuah, tempat bertuah duduk di masjid. Masjid tu tempat bertuah duduk. Bukti dia mana? Allah wakil kepada Tok Bila suruh panggil kita, hayya 'alal falah. Bahasa Melayu hayya dia panggil hendaklah berhadap oleh engkau. Nama dia isim fi'il amal. Bahasa Arab mana aqbil. Hendak engkau berhadap. Mari berhadap. Berhadap 'alal falah, di atas untung, di atas bertuah. Bertuah duk sini. Sebab tu kalau orang liar, kata liar dengan masjid, orang yang balah dengan masjid, orang ada problem dengan masjid, orang itu tak beruntung lah.
Orang tak butung lah tu. Jangan kita balah dengan masjid. Tak boleh kena buat baik dengan dia, kena mari pujuk dia. Masjid ni tempat membawa untung kepada kita. Kalau bercerai pun jangan tolak 3 lah. Tolak setengah-setengah, tolak 1 lepas rojak kelik. Jangan tak rojak. Lama buat tolak 3 dengan masjid pakai tak beruntung lah orang tu. Allah kata qad aflaha, sungguhnya beruntung, bertuah, bernasib baik man zakkaha, mereka yang mentazkiyah, mereka yang membersihkan diri dia. Wa nafsin wa ma sawaha, qad aflaha man zakkaha, orang basuh diri dia, bercuci, bersih, maka orang itulah orang yang beruntung. Tu asal orang beruntung ialah orang yang dapat syurga Allah tu lah. Tu orang beruntung. Tak ada beruntung ialah dapat syurga Allah. Orang celaka orang yang masuk neraka Allah. Tu hak beruntung dan bertuah sungguh. Maka cara membersihkan diri macam mana cara membersihkan diri? Tu syarat ajaran agama lah. Pertama kena membersih daripada hak kotor paling besar sekali. Cemar, danas yang paling besar sekali, dosa hak paling teruk sekali dinama dosa syirik. Tu cemar sungguh tu. Dengan kelomak, dengan tahi anjing, tahi babi, hak ni lebih cemar sangat-sangat. Dia panggil cemar ma'nawi, cemar dalaman kita. Sebab tu dia guna tazkiyatun nafs. Nafs ini dia boleh guna badan kita, dia panggil nafs, dan dalaman kita ni pun dia panggil nafs nama dia. Kita kena basuh kedua-dua. Luar kita pun kena basuh, kena cuci. Rasulullah ketika Allah nak suruh dia berdakwah kan, suruh bangkit daripada dia duduk tidur, bangkit pada dia selimut, dia suruh cuci pakaian dia, wa thiyabaka fatahhir. Suruh cuci pakaian. Luaran kita kena bersih. Orang nak pergi ke syurga, orang nak pergi kepada syurga Allah, kena bersih luaran dan dalaman. Kalau tak pandai, tak buat tandah, tak pandai, tak betul, orang tu tak boleh pergi syurga. Dengan kata lain, basuh berak kecing tak pandai, basuh berak kecing tak kena. Maka bila basuh berak kecing tak pandai, tak cuci, maka orang ni tak boleh pergi kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Ibadat dia tak sah pula, marah Allah, marah. Bukan Rasulullah pocok pelepah tamar yang dia belah satu pelepah tamar, satu kubur dia pocok satu sebahagian, satu lagi pocok satu bahagian. Dia kata aku nampak 2 kubur ni diazab kedua-dua, kena azab. Seorang daripadanya diazab kerana dia kecing, buku dia tak pandai cuci daripada kecing, cuci tak betul, kena azab. Seorang lagi kan yamshi bin namimah, dia berjalan untuk meracunkan orang, pelaga untuk orang, 2 orang tu jadi balas, jadi apa, jadi musuh. Itu cara dia, kena membersihkan dalaman kita dan luaran kita pun kena bersih, badan kita pun kena bersih daripada najis. Atau kena pandai. Ni bagi saya duduk berjalan-berjalan ni, rasanya negara kita Malaysia ni alhamdulillah, saya berasa seronok sangatlah, berasa suka kalau nak pergi tu, diberi pilih ke nak mari ke sini lah. Berasa sebab apa, susunnya cara bersih tu nampak ada tandah-tandah dia masuk pahit. Mana kita guna boleh bersih pada syarak, panggil boleh cuci pada syarak. Kadang setengah negeri, bahkan banyakkan negeri tu gak, dia tak jaga kebersihan daripada najis, wal iyadzabillah. Boleh kata banyak begitulah.
banyak negeri. Itu Allah kata membersihkan diri. Pertama kali kena membersihkan daripada kotor kesyirikan. Kita bersyirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam mana rukun syirik dia, asal kaedah syirik? Syirik hak besar, hak asal kaedahnya napi tolak ketuhanan Allah Subhanahu wa taala ataupun menyabit ketuhanan kepada yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hak besar sekalinya. Kita menyabitkan ketuhanan kepada yang lain daripada Allah. Kita kata matahari Tuhan, bulan Tuhan, berhala Tuhan, malaikat Tuhan, Nabi Isa Tuhan, katalah, dan menyabit sifat ketuhanan kepada yang lain pada Allah. Api boleh menganguskan, nasi boleh mengenyangkan, ubat boleh menyembuhkan, finado boleh menghilangkan sakit kepala, tok guru orang alim boleh menyembuhkan. Kata begitu, i'tikad begitu, bukan Allah yang menyembuh, maka itu nama syirik, nama dia. Itu kota yang paling besar, yang paling tinggi, yang sangat-sangat besar, sangat-sangat kotor, kena bersih. Itulah. Yang kedua kata Allah bukan Tuhan, nafi ketuhanan kepada Allah. Nak bersih dia dengan kita mentauhidkan Tuhan kepada Allah, mengesahkan Tuhan. Kita kata Tuhan hanya satu saja, ialah Allah Subhanahu wa taala. Apa arti Allah saja Tuhan? Ambil rukun dia, hak ijmal dia panggil. Mana Allah saja yang wajibul wujud. Allah sajalah yang ada dianya bersifat dengan wujud, bersifat dengan mesti, tak terima tak ada. Yang lain pada Allah terima ada, terima tak ada, ataupun tak terima ada. Tuhan lain pada Allah tak terima ada. Anak Allah tak terima ada. Isteri Allah tak terima ada, tak boleh ada, tak biasa ada. Kalau bahasa Indonesia sikit, biasa, tak biasa ada. Apa tak biasa ada? Kalau bahasa petani, tak biasa ada, tak pernah. Aku tak biasa mari ke Malaysia, aku tak biasa pergi ke Mekah, yang ni aku tak pernah pergi. Kalau tak silap saya, kalau bahasa Indonesia biasa ni makna boleh. Kalau ini saya tak biasa, yakni tak boleh. Tuhan lain pada Allah, perkara itu tak biasa ada, tak terima ada. Kita dan langit dan bumi, perkara ni biasa ada. Makna apa? Boleh ada, terima tak ada. Adapun Allah bukan dua tu. Ada Allah bukan kata biasa, bukan kata tak terima, ada dia mesti ada. Perkara yang tentu ada sedia kala, begitu ya ada ya, tak terima sebelah balik lawan ada tu. Itu makna Tuhan yang sebenar. Satu, Tuhan yang Allah saja Tuhan yang sebenar, yakni Allah saja yang wajibul wujud, dan dia sajalah yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Dia sempurna, tak ada hak tepat kekurangan, tidak ada satu kekurangan pun padanya, dan dia sajalah yang mengaturkan, yang menyusunkan sekalian alam. Semua perkara dok berlaku, dialah yang memperlakukan. Itulah makna mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sakit seseorang, dialah memberi sakit.
Sembuh seseorang, dialah yang menyembuh. Hidup seseorang, dialah yang menghidup. Mati seseorang, dialah yang mematikan. Sehat seseorang, dialah yang memberi kesehatan. Kaya seorang, dialah yang mengkayakan. Fakir seseorang, dialah yang mempakirkan. Dia semua. Kenyang seseorang, dialah yang mengenyangkan. Lapar seseorang, dialah yang melaparkan. Itu ialah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu cara tazkiyah yang pertama. Maka perkara ni alhamdulillah kita sudah hasil, sudah ada pada kita. Sudah ada. Kita orang Melayu, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allah beri mari hampir-hampir 1000 tahun dah kita, alhamdulillah. Allah bagi benda baik, benda harga mahal ini kepada kita. Tak ada menyeleweng, tak ada salah di dalam tajuk ini. Kama dia selepas daripada kita menyuci daripada kotor yang besar, yang banyak, yang sangat itu, tak dapat tidak, yang kedua kita kena membersihkan daripada kotor-kotor yang rendah, yang kecil. Kena buang. Dengan kata lain, kita kena membersihkan daripada dosa-dosa kita. Kena buang dosa, kena buat kesalahan kita. Pertama kali kita jangan buat salah, jangan buat kotor. Pertama kali kita ni tak ada dah hak jangan tu. Jangan buat dosa tu, seolah kata kita nak bersih hari ni kena buat dah, kita buat dah. Kena dua lah, mana kena dua. Satu hak buat dah kita kena cuci, kena buat. Dan hak lagi akan datang kita jangan buat kotor lagi, jangan mencemarkan diri kita lagi. Tak boleh dah. Sebab tu lah Imam Ghazali buat tangga yang pertama, jalan pergi ke akhirat yang pertama kena bermula dengan bertaubah. Kena taubat dulu. Taubat itulah nama membersihkan kita, tazkiyahkan kita daripada dosa. Bila sudah tazkiyah, kita cuci, nama dua dia panggil kita tahliyah. Nama dia kita pakai, berjangok dengan pakai. Ya dua, basuh bui cuci. Sudah basuh cuci, mandi cuci, nak tubik berjalan kena pakai bui jangok. Pakai baju hak jangok, lomo bedak, lomo lecu, lomo macam-macam lah hak berjangok dia. Kita kena berjangok dia. Bandingnya begitu, bandingnya begitu. Itu jalan akhirat untuk nak sampai kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu di malam ni supaya tidak melewatkan masa, saya seru diri saya sendiri dan kepada tuan-puan semua, marilah kita usaha membersihkan diri kita. Membersih daripada apa? Kata umum, membersihkan daripada segala akhlak-akhlak, segala perangai-perangai yang jadi kotor, yang berdosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kena buang tu. Dosa dibahagi, ada dosa besar, ada dosa kecil. Kita kena cuci ke semuanya. Itulah. Maka di hari ininya kita kena buat apa hak kita duk buat, hak salah. Di hari ini kita banyak wal'iyadzabillah. Hak ni hak saya kata, kalau ulai-ulai hak sama saja. Kita hari ni gapanya kerja kita bercakap bohong, kerja kita mengupak kepada orang, kerja kita khianat, tipu, khianat, kerja kita dengki. Itu perkara yang mengkotori kita semua. Kena bertaubat daripadanya semua tu. Kena buat.
Bahkan bukan qadar tu, dia kena kita bercuci daripada perkara sia-sia yang tidak ada faedah padanya. Tu baru nak boleh sampai. Kalau kita katalah tak kerja dosa, tak ada dah dosa, tak sempurna lagi. Cuba kita tengok, Allah mensifatkan orang yang beruntung. Allah kata orang yang beriman. Sifat orang beriman yang beruntung Allah kata macam mana? Ada di dalam Al-Quran satu surah nama Suratul Mu'minun, surah Mu'minin, surah orang beriman. Sepatutnya kita kena orang jadi teriman, kena baca acak-acak surah ni, baca banyak, dan kita pun kena usaha belajar berserak masuk di dalam hati kita. Sebab apa? Surah kita surah orang mukmin. Surah ada surah di sana ada tiga surah Al-Kafirun, ada surah Al-Munafiqun, ada surah nama surah Al-Mu'minun, surah orang beriman. Allah bermula dengan kata qad aflahal mu'minun, sungguhnya beruntung bertuah orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang beriman yang beruntung ialah orang yang khusyuk di dalam solatnya. Cuba tengok, lepas ada hak lain, lepas dah iman ada dah, cuci dah, tapi nak beruntung orang beriman hak beruntung, Allah kata orang semaya kena khusyuk, bukan semaya biasa dak. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, dan orang-orang yang berpaling daripada lagha. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, yakni walladzina hum mu'riduna 'anil lagha, orang-orang yang beri belakang, yang paling belakang, beri belakang kepada lagha. Laghun tu apa dia? Ma la faidata fi, perkara barang yang tidak ada faedah baginya. Perkara tak ada faedah dunia kita ke akhirat kita tak ada, perkara sia-sia, cakap buah, tulis bersuka-suka, bergurau di dalam line, dalam Facebook, main bola, main sepak, main badminton, katalah tak ada faedah, tak ada hasil faedah sedikit pun, lebih lagi jadi haram, membawa pada haram pula, tu lebih lagi lah. Itu jalan nak pergi ke akhirat. Nak bagi butung kena solat khusyuk, dan paling daripada perkara sia-sia. Rasulullah yang Allah puji setinggi-tinggi akhlak, apa dia tak bercakap benda sia-sia. Rasulullah kata bila tak ada faedah, tak ada bagai, hendaklah kamu diam. Kita tak boleh diam. Kita orang Melayu, kaedah orang Melayu bila duduk dua orang dia buat orang kaji sifat orang Melayu. Bila duduk tiga orang, dia nak cari makan, kita nak makan kedai mana weh, tom yang mana sedap weh, tu orang Melayu. Kali dia duduk seorang, tidur, bagai tidur bangun. Sifat hak tak molek orang Melayu. Hak molek pun ada, dia membaca hak tak molek bagi kita. Molek juga dia membaca pun untuk kita baiki. Itu tazkiyah, kena buat lah, kena buat. Tak seperti orang maju, bila dia duduk seorang dia baca, dia baca Quran, baca surat, baca maklumat. Tu orang maju. Kita sebab kita tak maju, sebab tu tengok banyak lagi kita tak pandai baca, buta huruf. Sebab tu kita tak pergi ke depan, tak maju ke depan. Itulah sifat orang nak beruntung. Kena dia membersihkan diri. Hari ni kena break lah, kena break apa hak tak molek kita duk buat tu.
Duk kata tak jadi hak tu tak jadi, hak ni tak jadi. Hak jadi tak ada sahabat, tak ada jadi sahabat. Allah tu tak jadi, soleh tu tak jadi, tayyib tu tak jadi, orange pun tak jadi, biru pun tak jadi, merah pun tak jadi. Hak mana jadi tak tahu. Tak ada hak jadi satu pun kita mengumpat kepada orang. Duduk kita hari ya kita begitu. Apa tu kita tipu orang, kita bohong. Itu satu daripada yang kita kena buat. Bila kita pergi jawatan kita khianat, tak ada amanah. Pergi jawatan jadi imam ko, jawatan jadi tok khatib, tok bila AJK masjid ko, jawatan agama pun kada khianat. Pergi jawatan agama khianat. Apatah lagi pergi jawatan hak bukan agama. Dunia hari ni pula ajar kita bohong, ajar kita khianat pula. Mu nak pitih, mu buat terbit lah pitih hak 10, mu buat terbit 30, mu bagilah dengan bagi kawan mu 10 projek boleh 10. Ya ajar kita khianat tu sistem hari ni, dunia hari ni nama dia. Maka nak pergi ke akhirat nak selamat macam mana kalau macam ni? Dinafi iman bagi orang tidak ada amanah. La imana liman la amanata lah. Tidak ada iman bagi orang tak ada amanah. Ni jalan nak pergi ke akhirat, kena buat hak tu lah. Tak payah panjang lah hak tu, kita faham semua dah. Perkara hak haram kita tahu dah. Lebih lagi naik pada pengkat bunuh orang, pengkat perzinaan, pengkat makan reba. Reba ni merebak sungguh, rebak habis. Masuk ke dalam rumah, masuk rata reba. Itu jalan yang kena kita bersih semua. Kena clear habis hak tu. Dan kita kena ambil sifat-sifat yang belia pakar dengan hak molek. Yang selalu saya bawa, suruh kita ambil menghiasi diri kita. Sebagaimana satu doa yang maksur, suruh kita minta dengan Allah, Allahumma zayyinna bil ikhlas. Ya Allah, minta engkau hiasilah kami dengan ikhlas. Pejangok dengan ikhlas. Ini kena pakar hak ni orang nak pergi jumpa dengan Allah. Bertaubat dan ikhlas. Kalau tak ikhlas, tak sapa sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasidq, minta engkau hiasikan kami, hiasikan daku dengan benar lidah. Lisanan sadiqa, lidah benar tak cakap bohong. Kena praktik lalu lah, kena praktik lalu. Ini saya kata bila saya bercakap, saya tak ada kuasa untuk nak arah. Semalam saya bercakap di surah apa semalam? Saya kata kita cuba membudayakan, buat kita jadi budaya kita orang Terengganu khususnya. Boleh kalau kita Tuhan letak jadi PM lah. Kalau saya Tuhan letak jadi PM polder apa depan ni, insya-Allah saya buat kerja perkara ni insya-Allah. Kita buat sandbox, kita buat apa bina habis penuh negara kita. Kita membudayakan rakyat Malaysia, rakyat yang berikhlas, rakyat yang amanah, rakyat yang beramanah. Belakang tak amanah pun, rakyat jadilah amanah. Buat sembok naik kita. Malaysia benar, Malaysia beramanah, Malaysia ikhlas, Malaysia amanah, Malaysia benar, tak berdusta, tak tipu orang. Malaysia tawadhu', Malaysia mengutamakan orang lain di atas diri dia, melebihkan orang lain di atas diri dia. Bila orang lain lebih mulia, lebih tinggi, biar dia tak dapat ketinggian pun. Jadi itu jadi budaya kita. Nama dia kita menghiasikan diri kita. Itu jalan untuk kita nak pergi kepada akhirat. Pertama kali cuba kita bersih diri kita daripada hak salah-salah kita tu. Balik buat apa dia panggil dalam rumah kita tu.
biar peribadi kita tu peribadi yang tinggi di dalam kacamata agama, ambil sifat-sifat yang mulia, buat sifat-sifat yang buruk tadi. Mudah-mudahan dengan itu kita beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain pada itu banyak lagi lah anak-anak kecil syurga yang selalu penceramah kita dak sampai kepada kita, menyampai kepada kita. Untuk malam ininya saya rasa banyak itulah dulu yang saya boleh sampaikan. Apa yang baik itu adalah taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang salah dan silap dan kekurangan itu adalah daripada kelemahan daripada saya. Harap cucu ai kemaafan, dan sama-sama kita mohon dari Allah supaya Allah menjadikan kita orang-orang yang beruntung, masuk di dalam kumpulan orang yang bertuah di sisinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana 'ammah wa la tu'adzibna ila yaumil qiyamah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna min ibadika as-salihin waj'alna minal faizin fid darain amin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.